mata pelajaran kita di sisi 40152. Okey, so untuk pagi ni attendance lebih kurang dalam 26 orang lah. Okey, 27 tu termasuk saya. Okey, mata pelajaran kita ialah yang berkaitan dengan bekalan air dan juga air sisa. Okey, bekalan air ni maksudnya daripada sumber, okey, sampai kepada kita. Lepas tu daripada kita semasa kita gunakan, okey, bagaimana air itu disalurkan kepada kita gunakan. Lepas tu bagaimana air itu akan dialirkan ataupun dikumbahkan ataupun dibuang, okey, ke dalam saluran pembetul dan seterusnya masuk ke dalam loji rawatan kumbahan, okey, dan juga dilepaskan ke sungai ataupun ke dalam tasik ataupun ke dalam longkang besar yang akhirnya akan pergi pada sungai lah. Okey, so untuk pelajaran kita bekalan air dan juga kejutaan air sisa. Okey, kejutaan air sisa. So ada dua komponen lah dalam pelajaran kita ni. Okey, kod khusus kita ialah di sisi 40152. Okey, sinopsis ataupun ringkasan kepada pelajaran kita untuk sepanjang semester ni ialah okey, air dan kejutaan air sisa adalah kajian yang melibatkan sumber-sumber air. Okey, melibatkan sumber-sumber air. Resources ni maksudnya sumber-sumber lah. Okey, water characteristics. Okey, ciri-ciri ataupun sifat-sifat air, penggunaan dan juga permintaan bekalan air. Okey, ini adalah bahagian yang pertama lah dan juga yang ini adalah bahagian yang kedua. Okey, untuk bahagian yang ketiga ataupun topik yang ketiga, kita ada raw water treatment process. Okey, proses rawatan bekalan, proses rawatan air mentah. So raw water ni air mentah lah. Okey, biasanya air mentah ni kita ambil daripada badan air seperti sungai ataupun biasanya sungai lah. Okey, sungai. Alright. Tengah present. Okey. Lain macam gambar dia. Okey, kemudian bila setelah air itu diproses, ada orang nak masuk ni. Okey, bila setelah air itu diproses, maka air akan diagihkan, okey, melalui sistem agihan air. Okey, so sistem agihan air ni adalah topik kita yang keempat. Okey, topik kita yang keempat. So bahagian daripada mula-mula water resource, water characteristic. Okey, ni bab 1, yang ini bab 2. Okey, bab 2. So bab 2 yang ini usage and demand. Bab 3 ialah proses rawatan air mentah dan bab 4 ialah water distribution system. Okey, sistem agihan air daripada loji rawatan air masuk ke dalam saluran paip, okey, ataupun paip besar, paip kecil ataupun paip utama. Kemudian dia akan dialirkan kepada pengguna. Okey, so agihan dia banyak transit lah. So yang pertama dia akan naik bukit. Lepas tu daripada bukit tersebut adanya satu tangki air yang besar. Kemudian daripada satu tangki air yang besar akan pergi kepada beberapa tangki air yang berada di sekeliling kawasan tersebut. Okey, kawasan yang berbukit tu. Okey. Kalau tak ada bukit nak buat macam mana? Kita akan gunakan elevated storage reservoir. Okey, simpanan tangki yang dinaikkan ataupun ada satu menara tu, menara tangki air. Okey. Okey, khusus ini juga melibatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan proses rawatan sewage. Okey. Proses rawatan sewage ni kita akan ada satu plan lah. Plan ni maksudnya loji. Okey, loji rawatan kumbahan. So untuk loji rawatan kumbahan / treatment and disposal ini adalah yang berkaitan dengan daripada bab 6. Okey. Daripada bab 6. Okey, so topik ini juga
menekankan kepada parameter air minum. Okey, so parameter air minum ni kita akan tengok dalam bab 2 sikit, lepas tu ada bab 3. Okey, dan biasanya bab 2 ataupun bab 3 ni ada terkandung dalam raw water treatment process. Okey, seterusnya effluent. Effluent ni ialah air kumbahan yang telah dirawat. Okey, so air kumbahan yang telah dirawat daripada loji rawatan kumbahan, kita akan lepaskan dia ke dalam sungai ataupun ke dalam laluan air. Yang berkaitan dengan effluent ni ialah tahap pelepasan dia. Okey, di mana dia boleh melepasi standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, nama saya lah. Okey, Wan Ahmad Faizal. Saya rasa sem lepas subjek apa? Subjek hidrolik ke? Kelas ni? Sekejap. Bukan kelas ni kot. Oh ya, fluid mechanics. Okey. Tak, saya tengok ada nama yang macam saya perasan. Putra Malik, Syarina, Hakimi, adalah saya Jiventren. Jiventren ni saya macam cam je sebab dia pakai simbol DGI. Okey. Bertemu kembali kita untuk semester 4 ni. Okey, semester 4 credit value dia 2. Okey, tak ada prerequisite. Okey, tak ada keperluan untuk paper ni diambil. Okey, tapi biasanya kita akan ambil semester 4 lah ataupun semester 5. Okey, course learning outcome. Okey, apa yang boleh belajar daripada kursus ni? Hasil pembelajaran kursus. So yang pertama ialah untuk apply, okey, menggunakan konsep bekalan air dan juga rawatan air sisa ataupun rawatan kumbahan yang berkaitan dengan standard ataupun standard ni maksudnya level of requirement lah. Okay, level of requirement dan juga yang berkaitan dengan level of requirement tersebut. Okay, daripada keperluan undang-undang, daripada keperluan kesihatan, daripada keperluan penduduk. Okay, air banyak, penduduk sikit. Okey, air banyak, penduduk banyak pun okey. Tapi kalau air tu sikit, penduduk banyak, itu tak okey. Okey, alright. Pun sama juga dari segi harga, dari segi keperluan undang-undang yang melibatkan kesihatan. So yang tu nanti semasa awak belajar dalam topik 1 dan topik 2, awak boleh apply lah benda ni. Okey, apa yang awak kena faham dengan konsep bekalan air. Okey, dan juga untuk rawatan kumbahan. Okey, ini dalam topik 6. Okey, yang kedua, hasil pembelajaran kursus ni ialah awak dapat menerangkan secara formal dalam bentuk presentation yang akan diberilah nanti. So presentation ni saya pun tak ada halangan untuk buat presentation, tapi kebiasaannya kita buat secara online lah. Okey, sebab yang lepas-lepas pun saya dah terbiasa dengan secara online. Kamu pun mungkin dah terbiasa secara online. Mungkin buat video ataupun semasa Google Meet ni awak present. And then saya buat recording. Okay, alright. Dan yang ketiga ialah untuk menentukan untuk menentukan kebolehmampanan dan impact ataupun kesan kepada alam sekitar lah. Okay, masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan air dan juga air sisa. Alright, so yang ini nanti secara di luar kesedaran kamu boleh tengok, oh ini kepentingan dia, oh ini dia punya sebab dia. Okay, oh ini sifat air. Okay, so benda-benda macam tu sebenarnya boleh didapati dalam tak semestinya dalam kelas lah, tetapi dalam tugasan ataupun semasa pembelajaran yang kamu akan ikut nanti dalam sepanjang semester ni. Okay, right. So ini tak ada apa-apa. Okay, untuk
Untuk silap ni. Oh, no. Mana dia punya tu lah. Ni dia. Inilah dulu sikit. Okey, saya jump ke bawah dulu. Okey, untuk kursus ni kita ada 50% PB dan 50% final. Okey, so final tu saya tak tahu lagi lah. Okey, mungkin dalam bentuk fizikal ataupun secara online. Belum tahu lagi. Okey, masih di awal semester. Okey, untuk PB ataupun continuous assessment 50%. Okey, pemberatan dia 50%. Okey, untuk penilaian berterusan, kita tengok kepada hasil pembelajaran kamu lah. So, daripada hasil pembelajaran yang pertama, okey, yang ini kita pakai interaktif, saya pakai interaktif lecture. Okey, sama ada, saya dah buat rakaman video sebelum ni. Kalau rasa kurang faham, kurang jelas, mungkin ada gangguan internet, ataupun macam-macam lah. Okey, selepas habis setiap bab nanti saya akan bagi video rakaman yang saya dah buat sebelum ni. Bukan yang kelas ya, tapi yang saya dah buat sebelum ni. Okay, so untuk continuous assessment ataupun PB kita ada 2 kuis. Okay, 2 kuis membawa markah 10%. Okay, ada 2 kuis. Kuis ni tak kisah mana-mana saya nak buat pada topik berapa. Sama ada topik 1 ataupun topik 2. Tapi biasanya saya akan buat awal lah. Okay. Kuis 1, bab 1. Bab 2 saya ambil kuis 2. Okay. Bab 3 saya ambil ujian. Bab 4 saya ambil ujian ataupun presentation. Okay. Terpulang. Okay. Kemudian kita ada test. So ada 2 test. Membawa markah 20%. So test 20% di antara bab 2 sampailah bab 5. Okay. Sorry. Dia kalau ditulis dan ni maksud dia kena buat 1 test untuk bab 2, 1 test untuk bab 5. Okay. 2 test. Bab 2 1, bab 5 1. Okay. Kemudian presentation. So presentation yang inilah yang CLO 2 ni yang awak dapat menerangkan secara verbal, secara mulut, secara percakapan dalam bentuk presentation. Okey, ada satu sahaja iaitu 5%. So daripada bab mana? Daripada bab 4 sampailah bab 6. Okey, ada 3 bab lah kat situ. Bab 4, bab 5 dan bab 6. Kemudian kamu akan ada case study. So case study ni yang melibatkan pemahaman secara di luar daripada kelas, di luar daripada pembelajaran formal, iaitu untuk menentukan ataupun mendapatkan dan juga boleh menilai kebolehmampanan dan juga kesan-kesan kepada alam sekitar yang berkaitan dengan pelajaran kita. Okey, so yang ini sebenarnya student centered learning activities ni hasil daripada pembelajaran kamu yang kamu dah buat daripada bab 1 sampai bab 6. Okey. Dan biasanya ini saya tak buat susah-susah lah. Yang ini saya akan bagi soalan tugasan berpandukan kepada soalan final exam yang lepas-lepas. Okey, mungkin akan ada buat grup lah. Okey, grup 1, okey, ada 6 orang, setiap seorang akan jawab satu soalan. So case study ni terpulang kepada saya nak bagi bentuk macam mana supaya kamu dapat belajar sendiri, tetapi dalam masa yang sama merujuk kepada apa yang telah saya present kepada kamu, apa yang saya telah bagi kuliah kepada kamu. Okey, tu 50% lah semua. Kemudian dalam final exam ada satu sahaja iaitu 50%. Okey. Interactive learning kalau dengan saya, interactive lecture kalau dengan saya ada 62 jam lah. Okey. Kalau present sepatutnya 7 jam, tapi tak sampai pun 7 jam. Seorang dapat present 3 minit pun jadilah. Janji saya nak dengar dia bercakap. Okey. Dan yang ketiga ni, student centered learning activities ni 11 jam.
Tapi kamu buat tak sampai 11 jam, mungkin dalam 2 jam, 3 jam. Mana yang banyak-banyak yang hilang tu? Yang banyak yang hilang tu adalah daripada kamu study. Okay, kamu study. Kamu tengok video, kamu study. Ataupun masa kamu diambil kira lah. Okay, so total self-learning time ni ialah 80 jam. Cubalah awak bilang sendiri. So kalau hari ni, hari Isnin, kita dah masuk ambil 2 jam. So tinggal lagi 78 jam. Kamu kira sendirilah masa kamu sendiri. Okay, alright. Okay, lepas tu baru saya akan go to each topic lah. Saya tak pergi in details yang ini. Saya cuma ambil yang penting-penting je, yang sepatutnya kamu boleh ingat lah. Okay, untuk buku rujukan. So buku rujukan yang pertama saya akan pakai, saya tak pakai buku ni, tapi saya pakai buku lain. Lebih kurangnya saya pakai Metcalfe NAD. Sekejap ya, saya tunjuk nanti. Okay, so yang ni yang buku rujukan yang digunakan. Okay, saya ambil buku sekejap. Belajar. Ini 8.10 petang 8.10. 8.24. Mana-mana pun boleh. Okay, saya tunjuklah sekejap yang ini. Alright, okay, saya stop present dulu. Okay, buku yang saya gunakan ialah buku ni. Okay, prinsip pengawalan kualiti air. Nampak terang tak terang? Oh sorry. Okay, sebab dia silau kulit dia. Okay, yang ini daripada terbitan UiTM ya. So terjemahan oleh Ruslan Hassan. Okay, yang ini saya photostat daripada library awam lah. Okay, library PO lah. Okay, buku yang pertama. Okay, terbitan UiTM. Dululah nama UiTM. ITM, sorry. Ini buku yang kedua, Kejutan Alam Sekitar. Penterjemah daripada Noaini Jaafar ya. Okay, Prof Noaini. Lepas tu yang ini adalah terbitan daripada UTM, okay, Universiti Teknologi Malaysia. Okay, alright. So dua buku ni lah. So dua buku ni dalam bahasa Melayu. Okay, dan buku yang ni saya jarang lah pakai. Okay, yang ni wastewater engineering. Yang ni adalah spesifik untuk bab 5 dan juga bab 6. Okay, buku ni tebal. Tapi saya cuma tengok ambil gambar lah daripada buku ni. Okay, penerangan dia tak perlu risau lah. Sebabnya dalam nota yang saya akan bagi kuliah nanti adalah yang rumusan kepada benda-benda yang ada dalam ni. Okay, termasuk daripada nota-nota daripada lecturer lain yang telah pencen, yang telah banyak yang pencen dah. Okay, saya present lagi sekali yang tadi. Okay, hai. Tengok ada ke tak? Okay, belum. Alright. Okay, so buku tadi lah. So buku tadi tu yang saya tunjukkan tadi tu ada kat library. Tapi kalau tak tengok pun tak apa. Cumanya kalau awak dapat satu buku yang nipis, ini tebal, okay, yang ini nipis. Awak baca sekali harum pun tak apa. Okay, alright. Tengok gambar pun tak apa. Tak baca, tengok gambar je. Janji awak pernah nampak. Okay, untuk silibus khusus kita ada 6 topik. Okay, so topik yang pertama ialah yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kualiti air. Okay, sumber-sumber dan kualiti air. Lepas tu kita tengok kepada sumber kualiti air, sumber-sumber dan juga kualiti air. So kualiti air ada 3. Yang pertama fizikal, yang kedua chemical secara kimia, dan yang ketiga ialah ciri-ciri biologi. Okay, ciri-ciri biologi. So ada banyak lah.
nanti saya akan cover untuk topik ni pada minggu depan. Tak boleh cover minggu ni. So minggu ni berkenalan dulu. Okey. Kemudian menerangkan air permukaan, jenis-jenis air permukaan dan juga air bawah tanah. Okey, dan itu adalah bab 1. Sebab 1 ni lebih kurang dalam 2 jam lah. So minggu depan saya akan habiskan bab 1 ni dalam tempoh 2 jam. Sepatutnya 4 jam, tapi saya habiskan 2 jam. Sebab gambar penerangan dah ada, cuma saya nak tunggu buka rota je lah. Okey, bab 2. Okey, bab 2 adalah penggunaan dan permintaan air. So penggunaan dan permintaan air ni kita akan tengok melalui beberapa penggunaan. Okey, manusia gunakan air untuk tujuan apa dia. Okey, domestik, untuk tujuan komersial, untuk tujuan akhir sekali ialah untuk tujuan public. Okey, untuk tujuan public. Tetapi untuk F ni, yang ke-6 ni ada non-revenue water. Okey, air ni kita tak guna. Okey, kita tak dapat pun gunakan air ni. Sebab yang pertama, air ni hilang. Hilang, maksud saya hilang double apostrophe lah. Okey, bermula daripada loji rawatan air sampailah kepada paip rumah kita, air ni akan hilang. Okey, mungkin disebabkan oleh paip bocor, mungkin disebabkan oleh kecurian, ataupun mungkin disebabkan oleh penggunaan yang tidak mendapat kebenaran. Okey, alright. Itu adalah bab 2. Dan untuk bab 2 yang lain, kita akan lihat bagaimana kita nak menganggarkan pertumbuhan populasi. Okey, kita nak kita nak meramalkan pertumbuhan populasi. Okey, pertumbuhan populasi ni maksudnya pertambahan penduduk lah. Okey, so pertambahan penduduk, kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk. Lepas tu cara kita nak mengira, actually ada 6 kaedah. Tapi makin lama makin kurang, kita akan cover 2 sahaja, iaitu aritmetik dan juga kaedah geometri. Okey, mungkin kamu pernah dengar lah janjang aritmetik, janjang geometri. So aritmetik, pertambahan secara tetap; geometri, pertambahan peratus secara tetap. Okey, lepas tu kita tengok kepada bagaimana kita nak mengunjurkan, nak meramalkan, ataupun kita nak agak bahawa penggunaan pada masa hadapan, mungkin lagi 5 tahun, mungkin lagi 10 tahun, bagaimana kita nak menganggarkan pertumbuhan populasi, dan juga bagaimana kita nak mempercekapkan penggunaan air. Okey, dari segi service factor, dari segi design factor, 2 ni penting lah. Okey, service factor ni dan design factor ni yang kita akan tengok nanti. Ada beberapa dia punya level dia. Okey, service factor ni maksud dia kalau dalam satu kampung tu, kalau dalam satu bandar tu, 95% daripada penduduk bandar tersebut mendapat bekalan air. Okey, 95%. Lagi 5% tak dapat bekalan air ke? Ya, tak dapat. Okey, mungkin disebabkan bandar tersebut besar, ada penduduk yang sebilangan kecil dia jauh untuk mendapat bekalan air. Okey, itu kita panggil dia sebagai service factor. Okey, design factor dia bergantung kepada fasiliti untuk loji rawatan air di sana lah. Okey, di bandar tersebut. Okey, kemudian yang ni kita akan tengok bagaimana kita nak mengira keperluan air. Okey, keperluan air pada masa akan datang dengan menggunakan formula water demand. So water demand ni ada satu formula yang umum. Nanti kita akan tengok pecahan-pecahan kecil yang ada dalam formula tersebut. Okey, dan apa yang kita belajar dalam bab 2 ni adalah bagaimana kamu boleh
membayangkan okey, untuk tahun ni, untuk lagi 5 tahun, untuk lagi 10 tahun akan datang, kita mengira bilangan penduduk berdasarkan kepada bilangan penduduk pada tahun 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Okey, dia ada dia punya trend dia lah. Okey, alright, itu bab 2. Okey, bab 2. Okey, bab 3. Okey, bab 3 adalah rawatan air. So, rawatan air ni kita akan tengok pada rawatan standard air minum. Okey, standard untuk air minum. Bukan, ni tak ada R ni sebenarnya. POTABLE ni maksud dia portable. R ni tak ada. Siapa yang buat? Okey, R ni tak ada. Okey, portable ni maksud dia air minum. Drinkable. Okey, perkataan lain dia ialah drinkable. Yang ditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, standard ni maksud dia ia daripada badan yang utama dan juga daripada kementerian kita. Okey. Kemudian yang kedua kita tengok kepada klorin residu. Klorin residu ni maksud dia klorin baki yang ada dalam air pipe kat rumah kita tu. Okey, berapa dia punya kepekatan, bagaimana nak mengira klorin baki tersebut, yang tu nanti kita akan belajarlah pengiraan. So pengiraan dia ada banyak, tapi saya harap awak dapat fokus lah pengiraan ni. Okay? Nanti kita akan tengok dalam bab 3. Lambat lagi. Mungkin bulan puasa kot. Bulan puasa pun nanti bulan berapa, nak masuk bulan 4 nanti. Okay. Kemudian kita tengok kepada design kriteria, ciri-ciri reka bentuk loji rawatan air mentah. Okay. Loji rawatan air mentah, apa yang kita tengok ialah planning and environmental constraint factor, faktor-faktor yang kita akan tengok dari segi perancangan dan juga dari segi alam sekitar. Okay? Kesan dia kepada alam sekitar. Okay? Kemudian, apa yang ada dalam loji rawatan tersebut ialah loji rawatan air mentah. Okay? Kalau di loji rawatan sebenar, kita panggil dia sebagai loji pembersihan air. Okay? Loji rawatan air. Okay. Air tu sakit ke? Bukan. Air tu mesti dirawat sebelum digunakan. Daripada sumber seperti sungai, yang utamalah sungai. Kalau ada air bukit pun boleh. Okay. Ada air bukit, sungai. Lepas tu air tersebut mestilah dirawat ataupun dibersihkan. Okay. Ataupun diproses lah. Okay. Ada proses dia, ada dua. Yang pertama proses fizikal, yang kedua ialah proses kimia. Proses fizikal kat sini kita belajar 6 je. Okey, kita akan belajar 6. Tapi sebenarnya ada beberapa proses yang saya akan asingkan. Terutamanya yang D ni lah. Okey, mixing and flocculation. So sebenarnya kita ada mixing dulu, baru coagulation and flocculation. Tapi tak apa, yang ni nanti kamu akan tengok dalam pelajaran nanti. Kemudian proses kimia yang kedua ialah proses kimia ialah proses yang kedua. So kita akan tengok secara detail, secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan coagulation. Okey, pengentalan. Apakah yang dimaksudkan dengan softening, pelembutan. Kemudian yang ketiga kita akan tengok proses kimia untuk pembuangan iron dan juga pembuangan manganis. Okey, kedua-dua ni akan memberikan warna air yang keruh, rasa air yang tidak sedap. Macam mana kita nak elakkan ion ni berada dalam air yang telah dirawat tu. Okey, dan yang keempat. Yang keempat ni maksudnya disinfection, pembasmian kuman dan lain-lain lagi lah. Okey, so pembasmian kuman ni pun ada, kita akan belajar secara kimia dan juga biasanya kita akan menggunakan klorin lah. Ada juga proses yang menggunakan UV, menggunakan ozon dan juga menggunakan, biasanya kita akan gunakan klorin. Okey. Alright. Okey, itu adalah bab 3. Okey. Okey kelas, setakat
Setengah jam ni ada apa-apa nak tanya ke? Fatihah Atira. So kelas hari ni mungkin sekejap je lah. Mungkin dalam sejam lebih macam tu je. So belum belajar lagi tapi berkenalan dulu. Okay, Hakimi ada soalan ke? Dengar ke tak dengar ni? Hello? 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 Ranesh? Ada ke Ranesh? Mamai tidur ni kot. Syavina ada Syavina? Okay. Alright. Saya sambung balik. Okay. Setelah air dirawat, di loji rawatan air, loji pembersihan air, air tersebut akan diagihkan kepada pengguna. So, agihan dia akan melibatkan beberapa komponen lah. So, komponen yang pertama kita akan tengok kepada pipe. Okay, jenis-jenis pipe. Lepas tu kita akan tengok injap, jenis-jenis dia. Kemudian agihan, kaedah dia diagihkan. Kaedah dia deliver. Okay. Ada 4 kaedah. Tapi yang itu nanti kita akan tengok secara gambar, secara detail dalam bab 4 nanti. Okay, so untuk bab 4 yang berkaitan dengan sistem agihan air, okay, kita akan tengok kepada beberapa tangki. Reservoir ni maksudnya tadahan. Okay, tadahan. Komponen-komponen tadahan. So tadahan ni maksudnya kita ada kolam, kita ada tangki, okay, yang digunakan untuk menyimpan air secara sementara sebelum diagihkan kepada pengguna. Okay. Tadi saya ada cakap pipes, okay, jenis-jenis pipe, fungsi dia, lepas tu injap, okay, jenis-jenis injap dan juga fungsi dia, valve, pipe and valve. So yang ini kamu pun dah belajar dalam fluid mechanic semester lepas, tapi tak banyak lah, sikit je. Okay, yang berkaitan dengan F, yang berkaitan dengan faktor geseran, dia punya F tu, head loss of friction, kita tak belajar lah dalam ni. Tapi daripada pengalaman kamu semasa semester lepas, okay, pipe apa yang memberikan faktor penghantaran yang lebih baik. Okay, jenis-jenis pipe. Okay, lepas tu kita tengok kepada storage, okay, simpanan dan juga agihan. Okay, so storage kita ada kaedah, 3 kaedah, gravity, pump dan juga gabungan di antara kedua-duanya. Kemudian distribution network. So yang saya bagi tahu ni lah komponen-komponen yang ada dalam sistem agihan air. Di antaranya ialah bagaimana air itu diagihkan. Okay, secara dead end, secara grid iron, secara ring dan juga secara radial. Kesemua ni akan ada gambar. Ini akan ada gambar, pump ada gambar, combination ada gambar, semua akan ada gambar. Okay. Dan semasa air itu diagihkan kepada pengguna, ada juga peratus kecil air tidak sampai kepada pengguna. Mungkin disebabkan oleh, iaitu kita panggil dia sebagai non-revenue water ataupun non-return water. Air tanpa pulangan, air tanpa hasil, air tak balik modal. Maksudnya, kalau pengeluar air, okay, badan pengeluar air, contoh dia LAP lah. Okay, kalau di Perak ni, lembaga air Perak, dia mengeluarkan air sebanyak 100%. Tetapi setelah sampai pada pengguna, lebih kurang dalam 80%. Okay? So 80% tu bukti yang telah dibayar lah oleh pengguna. Sebagai contoh, mana lagi 20%? Mungkin hilang. Okay? Hilang disebabkan oleh pipe itu leak, ada kebocoran, ada salah guna pipe, ada daripada penggunaan air secara haram, ataupun ada daripada macam contoh tadi, kecurian air lah. Okay? Kecurian air daripada pipe LAP, ataupun bukan LAP je, tapi daripada beberapa badan lain seperti Syarikat Air Melaka, Perbadanan Perpaipan Pulau Pinang, okay? Syarikat Bekalan Air Selangor,
Itu contoh lah. Okay. Kalau Pahang, cara Pahang. Syarikat Bekalan Air Pahang. Kalau Terengganu, syarikat Bekalan Air Terengganu, mengikut kaedah negeri masing-masing. Okay. Lepas tu kita ada bagaimana kita nak mengukur leaking pipe. Leaking pipe ni biasanya kita boleh ukur daripada berapa air yang masuk, kemudian berapa air yang keluar. So ada kaedah dia. Okay. Alright. Dan yang ketiga kita tengok kat sini bagaimana kita nak method of tracking leakage. Bagaimana kita nak mengesan kebocoran tersebut. So leakage ni maksudnya kebocoran yang secara sengaja, secara semula jadi, ataupun secara tak sengaja, ataupun secara sengaja, seperti kecurian ataupun penggunaan yang tidak dibenarkan. Okay, dan bagaimana kaedah untuk mengawal leakage tadi, okay, kebocoran, ataupun daripada bagaimana kita nak mengurangkan NRW ni. Okay, sebab kalau kita dapat kurangkan NRW ni, maksudnya pendapatan daripada syarikat yang menguruskan air tu akan bertambah. So bila bertambah, dia boleh keluarkan modal untuk invest kepada pipe yang lebih baik, okay, hantar staff kepada kursus-kursus yang berkaitan yang boleh meningkatkan mutu perkhidmatan. Okay. Dan yang ketiga, boleh buatlah hari, contoh dia Hari Bekalan Air Sedunia. Okay. Panggil penduduk setempat buat aktiviti dekat loji rawatan tersebut. Okay. Untuk meningkatkan lagi kesedaran bahawa penggunaan air adalah secara tidak macam ini tidak mendapat kebenaran ataupun mencuri air ataupun lain-lain kesedaran lah yang kita boleh dapat daripada aktiviti yang dilakukan oleh syarikat yang menguruskan air di negeri tersebut. Okey, bukan semualah tempat. Contoh dia negeri Y, dia mengadakan Hari Bekalan Air Sedunia di seluruh kawasan loji rawatan dia. Bukan, mungkin dia akan pilih 1 ataupun 2 loji rawatan. Lepas tu dia akan invite lah orang awam untuk join aktiviti. Itu contoh lah kalau kita dapat mengurangkan NRW daripada tinggi kepada rendah. Okay. Dan ada dia punya peratus-peratus dia. Nanti kita akan tengok dalam bab 4. Okay, yang ini adalah untuk mengira formula yang menggunakan rumus Hazen-Williams. Mungkin kamu pernah jumpa perkataan Hazen-Williams ni dalam fluid mechanics. Okay. Hazen-Williams yang digunakan dalam fluid mechanics ni sebenarnya kamu dah belajar dalam semester lepas. So yang semester ni kita belajar apa? So yang semester ni kita belajar delivery pipe size, okay, size pipe untuk pipe penghantaran dan pipe untuk agihan. So tak samalah dari segi size. Okay, size untuk pipe penghantaran berapa dia punya size, dan size untuk agihan berapa size dia. So kita tak pakai rumus Hazen-Williams sangat ni. Kita pakai rumus Hazen-Williams yang telah diubah suai mengikut keperluan daripada negara kita, terutamanya oleh daripada Jabatan Kerjaya ataupun daripada JKR. Okey, kalau nama yang selalu digunakan ialah rumus JKR. Okey, itulah dia. So rumus Hazen-Williams ni kita telah ubah suai sikit dan ada dia punya pengubahsuaian dia. So Hazen-Williams yang kamu jumpa dalam fluid mechanics tu adalah rumus yang sebenar, tapi rumus yang kita akan gunakan lain. Okey, kita ada ubah suai sikit rumus tu. Okey, itu bab 4. Okey, bab 5, sistem pembetungan. Setelah kita gunakan air, kita guna untuk gosok gigi, untuk mandi, untuk buang air kecil, air besar, basuhan, everything lah. Okey, basuhan pakaian, badan, pinggan mangkuk tu semua tu masuk dalam longkang.
Okey, untuk sistem pembetungan kita akan tengok kaedah dia. Okey, kaedah berasingan, kaedah gabungan ataupun separa tergabung. Okey. So ini pun semua akan ada gambar. Kemudian untuk pipe kumbahan ataupun sewer, SEWER, pipe betung. Bahasa Inggeris sewer, bahasa Melayu dia pipe betung ataupun pipe kumbahan. Okey. Ada jenis-jenis pipe kumbahan dan juga kaedah-kaedah ataupun cara untuk kita pilih pipe tersebut. Sama ada pipe asbestos simen, pipe konkrit, pipe PVC, okey, macam-macam lagi lah pipe. Ada 6 jenis pipe. Nanti kita akan tengok dalam bab 5. Okey, yang ni kita akan tengok sikit manhole, siphon dan juga aerators. Tapi untuk pelajaran saya tak cover lah untuk siphon ni. Walaupun ada digunakan, sebabnya siphon ni ada beberapa jenis yang ada dalam buku panduan. Cumanya bila nak diambil gambar tu, nanti korang akan tanya air masuk celah mana, air keluar belah mana. So gambar tu nanti saya akan bagi link dalam bentuk video lah yang ada dalam YouTube. Okay, alright. So untuk bab 5, kamu akan jumpa rumus Chesney and Manning. Jumpa lagi rumus ni. Rumus ni kamu dah belajar dalam fluid mechanics semester lepas. Okay, bagaimana nak mengira diameter untuk pipe betung. Okay, pipe betung, pipe kumbahan. Okay, ni rumus dia. Rumus Chesney dan Manning. Okay, dan Chesney dan Manning ni kita ada jadual dia. Bagaimana kita nak mengira, dan kebiasaannya kamu tak ada masalah sangat lah untuk mengira rumus menggunakan rumus Chesney dan Manning ni. Okay, untuk design procedure, ini dia punya design procedure daripada siasatan awalan, maksudnya yang ni desk study lah ataupun table study. Okay, kita tengok dari segi gambar, dari segi kewajaran, bagaimana kita nak letakkan pipe kumbahan dalam tanah. Okay, kita ada beberapa prosedur lah dari segi zoning, dari segi layout, dari segi kuantiti. Okay, itu adalah bab 5. Okay, sistem pembetungan daripada rumah kita, daripada institusi, pusat domestik, dan sampailah kepada loji rawatan kumbahan. Okey, sepanjang laluan tersebut itu adalah bab 5. Okey, bab 6. Okey, bila rawatan kumbahan yang telah dialirkan daripada rumah masuk ke dalam pipe betung, bab 5, sampai kepada sewage treatment plant, bab 6. So bab 6 ni adalah yang berkaitan dengan loji rawatan kumbahan. Okey, so sebelum kita go on details dalam loji rawatan kumbahan ni, kita kena kenal dululah apakah ciri-ciri kumbahan dari segi fizikal, dari segi kimia, dari segi biologi. Okey, kemudian prinsip utama untuk rawatan air kumbahan ni apa dia? Okey, sebab untuk rawatan air mentah kita pakai 2 proses, proses fizikal dan proses kimia. Dua-dua tu adalah proses yang utama. Okay, proses fizikal ada 7, proses kimia ada 4. Tetapi untuk rawatan kumbahan, yang paling utama ialah secara biologi. Okay, so secara biologi. Yang inilah. Okay. Okay, proses rawatan kumbahan secara biologi, kita ada 6 cara. Kita ada 6 kaedah. Bukan kita pakai semua ni, tak. Kita mungkin pakai satu sahaja. Mungkin kita pakai gabungan di antara drinking filters dengan activator slush, okay, ataupun extended aeration sahaja, bukan semua, okay, tetapi mungkin salah satu daripada yang 6 ini. Okay, kebiasaannya kita pakai oxidation pond lah dan juga activated slush. Okay, lepas tu kita akan tengok kepada rawatan kumbahan secara individu. So yang ini sebenarnya datang daripada taman
datang daripada kawasan perumahan. Okey, kawasan perumahan yang berpusat. So kalau rawatan secara individu, contoh dia satu rumah, dia ada satu tangki septik dia. Rumah sebelah, dia ada satu tangki septik dia. Okey, kalau rumah yang tidak teratur, contoh dia mungkin di kawasan pinggir bandar, rumah satu-satu. So dia ada tangki individu, tangki septik individu masing-masing. Okey, tangki septik individu masing-masing. Okey, yang itu pun kita akan tengok. Contoh dia yang pertama kita akan tengok dari segi kaedah rawatan secara individu, iaitu septic tank. Okey, septic tank ni cara yang paling mudah lah. Okey, kalau nak invest lebih sikit, mungkin dalam satu kawasan yang besar, pusat tersebut tidak boleh merawat, tidak boleh mengalirkan kumbahan kepada kumbahan berpusat. Mungkin dia kena rawat sendiri dulu, baru dia boleh lepaskan ke air permukaan. Okey, iaitu dia akan pakai imhoff tank. Okey, kalau tak pakai imhoff tank, dia akan pakai tangki super septic. Okey, so tangki super septic ni dia ada 2 ataupun 3 kebuk yang digunakan untuk merawat kumbahan. Okey, so kita ada 6 topik lah. Okey, kita ada 6 topik. Secara detailnya nanti kita akan tengok secara detail nanti dalam bab 1 untuk permulaan pada minggu depan. Okey,